Okay, berarti nak tanya lagi. Hmm. Jika seseorang tu dia ada motor biasa-biasa lah, contoh EFI, Hmm. perlukah dia pakai minyak sintetik? Ataupun dia fikir, alah motor biasa-biasa je kan, bawa pergi kedai, bawa pergi surau, perlukah nak pakai minyak mahal? Okey, bergantung penggunaan minyak. Macam saya cakap tadi lah, bergantung cara penggunaan kita macam mana. Setakat nak pakai di surau, dekat-dekat, kadang kita ride pun tak sampai 2 kilo, tak perlu pun sebenarnya. Tapi terpulang sebab macam sini saya tak bawa. Saya ada satu grade lagi, yang itu SAE 2050. Yang tu untuk dia panggil premium mineral, untuk motosikal biasa. Pun dah okey. Untuk penggunaan biasa pun tak ada masalah. Maksudnya untuk motorcar sufficient enough lah. Bukan kata tak boleh, tak ada masalah, lagi bagus sebenarnya. Sebab dia lagi protect kita punya enjin. Tapi buat apa kita nak buang duit, sebab kita tak heavy use, setakat nak pergi kedai, nak pergi surau, so tak perlu. Macam saya cakap, pemilihan minyak hitam ni bergantung pada penggunaan kita dengan cara kita punya ride. Berkenaan dengan clutch slip ni banyak jadi macam mana cakap, sebab ada orang pakai minyak, bukan minyak motosikal, guna dekat enjin motosikal. Betul, ada yang pakai tak ada masalah, ada yang pakai ada masalah. Itu bergantunglah pada manufacturer minyak. Okey, dalam tiap-tiap minyak hitam, minyak silinder motosikal kecuali minyak skuter, dia ada adaptif untuk wet clutch, untuk mengelakkan clutch slip dan mengelakkan clutch terbakar. Dalam minyak silinder yang bukan motosikal, adaptif tu tak ada. So risiko untuk benda tu slip dan terbakar ada. Tapi bukanlah that's mean kita terus pakai hari ni terus terbakar, tak. Benda tu dia akan ambil masa. Sebab sebelum kita dah pakai minyak enjin selain daripada minyak enjin motosikal, treatment yang ada dalam minyak enjin tu dah treat kita punya clutch plate. So dia dah protect sebenarnya. That's mean bukanlah kita terus pakai terus slip, dia akan ambil masa lah. Tapi mungkin akan slip, mungkin dia tak jadi slip sebab dia awal-awal dia dah protect dengan minyak yang ada adaptif untuk wet clutch. Contohnya kalau satu motor tu dia punya ada paras minyak yang disyorkan kan, antara full ataupun pertengahan dia tu, ada masalah tak jika dibiarkan lama-lama minyak tu di bawah paras pertengahan tu? Bawah paras pertengahan. Okey. Dekat cermin tu dia ada F dengan E. F tu full lah. E tu mungkin empty lah. Okey. In between tak ada masalah. Tapi seboleh-bolehnya maintain atas daripada setengah. Maksudnya antara E dengan F tu tengah-tengah, atas sikit. Maksudnya lebih kurang dalam 3 suku. Bila kita monitor dalam 3 suku daripada cermin tu. Itu yang paling cantik lah. Jangan lebih daripada F, bawah pada E langsung janganlah, sebab memang minyak enjin tak cukup. Okey, itu satu. Terima kasih juga tanya berkenaan tu. Untuk kita cek level minyak hitam dekat cermin tu, pastikan motor dalam keadaan tegak. Jangan tongkat. Bila tongkat memang minyak, kita akan nampak minyak tak cukup, ataupun minyak memang kita rasa tak ada. Lepas tu kita buka, pergi tambah. So minyak akan jadi lebih. Itu satu. Yang keduanya, pastikan minyak enjin dalam keadaan sejuk lah. Mungkin lepas ride after 10 minit ke, mungkin kita boleh cek. Jangan cek waktu enjin tengah panas, sebab minyak di bahagian atas enjin, bahagian head, bahagian block tak turun habis lagi. So kita dekat situ, kalau kita dah cek dalam enjin baru lepas ni, kita akan dapati memang minyak enjin tak cukup lah. So enjin satu, seelok-eloknya awal pagi lah, sebelum kita nak pergi kerja, kita cek. Tak cukup, kalau perlu tambah. Tapi sekali lagi, macam saya nak ingatkan, dalam keadaan motor tegak. Maksudnya kita tariklah motor tu tegak, agak-agak nampak tegak, kita tengok. Sebab banyak jadi kes customer nak cek, tapi bila hantar gambar minyak tak cukup. Tapi bila dah hantar gambar, kita faham lah memang dia tak pegang motor lah. So tu saya cakap, kena ni, masa ni kita share knowledge lah macam mana kita nak cek. Adakah bila minyak kita nampak kurang, kita tambah, adakah dia akan efek pada minyak yang dah guna dengan minyak yang baru, campur tu bagus tak untuk motor sebenarnya? Okey, tu satu soalan yang bagus. Dia bergantung kepada berapa banyak kita nak tambah. Kalau setakat 100-200 ml tu tak memberi impact sangat, sebab
minyak yang lama tu lagi banyak. Dia tak akan tambah performance sebenarnya, cuma nak cukupkan volume saja. Tapi kalau rasa dah sampai dekat-dekat dengan waktu interval, better terus tukar lah, lagi bagus lah. Lagi satu pula, kalau macam motor kita sekarang ni banyak kan dah liquid cooling kan. Okey. Maknanya kalau macam perlukah kita start pagi-pagi untuk panaskan minyak, panaskan enjin? Pada saya dan pada pembacaan saya, benda tu tak perlu pun. Tak perlu pun. Sekadar kita start enjin biar dalam 10 second pun okey. 10 second tu bukan apa, kita nak pastikan semua minyak enjin sampai dekat komponen enjin. Itu saja. Tak perlu untuk kita, orang kata apa, nak biar 10 minit, 15 minit macam enjin dulu-dulu nak kena warm up, tak perlu. Sebab sekarang teknologi sekarang tak macam dulu. So untuk orang kata nak biar enjin tu running dengan optimum temperature, tak perlu. Tak perlu. Lagi satu soalan saya, kalau macam kita modify motor kan, kita buat rebore maksudnya, pakai piston besar, perlukah minyak enjin yang mahal ni? Okey. Satu, macam saya cakap ulang tadi, benda tu bergantung kepada penggunaan kita. Bila kita dah buat rebore, bila kita dah, contohlah kita dah jet rod, kita dah rebore, kita dah pakai high cam semua, benda tu sebab satu nak laju. So bila benda laju, orang kata apa, performance engine kita nak yang terbaik lah. Jadi itu sebab kita recommend minyak enjin selalunya fully lah. Fully sebab satu, kita nak jaga enjin, bila benda dah lebih daripada capacity standard, banyak benda lah kena fikir. Macam saya kata tadi, engine temperature, coolant temperature, outside temperature pun kena kira. Jadi bila orang kata nak laju, seeloknya kita pakai yang minyak enjin yang elok lah, fully. Atau kalau tak mau fully pun semi, tapi cari semi yang premium lah. Maksudnya yang okey, macam ALS salah satu, iPhone pun boleh, liquid moly pun boleh, tapi jangan guna yang banyak kedai-kedai kat percaya jual. Kadang-kadang kita dengar brand pun, iya ke? Jadi tanda soal. Tapi saya tak nak sebutlah brand-brand tu, nanti orang marah pula kan. Jadi kita willing to spend untuk kita modify engine, why not kita spend lebih sikit untuk kita punya minyak hitam. Sebab minyak hitam ni yang nak jaga engine tu besok. Okey, macam cakap tadi, selalunya yang konvoi ni lah, konvoi ataupun tour satu Malaysia ni, dia bukan jenis macam orang bawa ZS10, bawa Rabbit ataupun bawa R1, dia relax. So bila relax, minyak semi pun sufficient enough lah, tak ada masalah. Sebab dia just bawa relax, mungkin dia maintain 16, 17, maksudnya engine tak bekerja terlalu kuat. So tak ada masalah untuk pakai semi. Pakai fully, more protection, tak ada masalah. Sebab lagi satu, fully dia punya interval jarak panjang, so tak ada masalah. Tapi macam cakap tadi, kita fulfill yang minimum, tapi kalau kita mampu, kita pakai yang lagi bagus.